Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 5 Oktober 2023. Pendekatan sederhana atau non-ekstrim merupakan formula terbaik memajukan umat Islam tanpa menggugat kedudukan golongan bukan Islam. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata ia sesuai dalam menjamin keharmonian hidup masyarakat majmuk termasuk di Sabah. Kesederhanaan yang diamalkan juga berupaya menjaga dan memupuk perpaduan di negara yang mempunyai rakyat berbilang kaum dan agama ini. Datuk Hajiji berucap sempena Konvensyen Pengurusan Hal Ehwal Islam, sempena Ijtimak Perdana Agensi Agama Seluruh Malaysia kali kedua, disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Ketua Menteri, Kerajaan Negeri akan terus melaksana program keagamaan dan kerohanian dengan memperuntukkan RM176.16 juta tahun ini untuk perbelanjaan operasi. Kerjasama dan kesatuan antara agensi agama persekutuan dan negeri juga diteruskan ke arah mengemaskini dan memantapkan lagi pentadbiran dan pengurusan hal ehwal agama Islam negara. Kerajaan juga memastikan agensi agama tidak ketinggalan dan sentiasa selari dengan urusan pentadbiran negara kerana kebersamaan dan kesatuan merupakan kekuatan dalam menghadapi cabaran pengurusan hal ehwal Islam yang semakin mencabar. Sebanyak 45 buah bot diserahkan Kerajaan Negeri kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah dan 12 jawatan kuasa pengurusan bencana daerah bagi kegunaan operasi ketika bencana banjir di negeri ini. Penyerahan disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur iaitu 15 bot kepada JBPM dan masing-masing 3 bot kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Pitas, Kota Marudu, Penampang, Tenem, Beaufort dan Paitan. Manakala 2 bot diperuntukkan kepada Kota Kinabalu, Kota Belud, Papar, Tuaran, Sipitang dan Tongod. Dengan adanya bot-bot ini, operasi dapat dijalankan lebih cepat dan lancar. Jadi dengan usaha daripada NATMA ini, kita harus berterima kasih dapat membantu pengurusan bencana banjir akan dapat dilaksanakan khususnya dalam pengurusan bantuan masa-masa banjir nanti. Jadi kami berharap bantuan ini akan terus dapat kita salurkan lagi kepada daerah-daerah yang memerlukan di masa akan datang. Kerjasama utuh antara Sabah dan Johor akan terus diperhebat, ia khususnya dalam isu pendidikan dan dakwah melalui perkongsian pengalaman serta maklumat. Exco Hal Ehwal Agama Islam Johor Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata Sabah merupakan rakan strategik yang perlu dimanfaatkan sebaiknya. Bukan sahaja dengan kepelbagaian dan keunikan Sabah itu sendiri, tapi dalam maksud kerjasama yang sangat baik yang telah pun terjalin sebelum daripada ini, dan bertanggungjawablah saya untuk meneruskan hubungan baik ini. Dan saya sangat berterima kasih pada Yang Berhormat Datuk atas penerimaan pada hari ini. Beliau ditemui selepas kunjungan hormat terhadap Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi merangkap Exco Pendidikan dan Hal Ehwal Islam Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Antara dibincangkan ruang serta peluang dalam pendidikan dan dakwah di Sabah serta Johor. InsyaAllah Majlis Agama Islam Sabah dan JAHIN akan meneruskan usaha untuk susulan selepas pertemuan ini, dan saya yakin dengan kolaborasi ini kita akan dapat memperkasa khususnya hal ehwal Islam di negeri Sabah, kerana Johor cukup berpengalaman dalam banyak bidang pendidikan, dakwah dan beberapa hal yang perlu kita pelajari. Usahawan baharu di negeri ini disaran aktif meneroka peluang perniagaan secara digital. Ia sejajar dengan perkembangan dan trend dunia perniagaan masa kini yang bersifat dinamik terutama di alam maya tanpa sempadan. Setiausaha Tetap Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Muhammad Hanafiah Datuk Muhammad Kasim berkata, usahawan perlu merebut peluang memperkenal serta mempromosi produk dan perkhidmatan masing-masing melalui platform digital yang bersifat global. Ujarnya adalah menjadi hasrat kerajaan melahirkan lebih ramai usahawan berdaya saing. Justru pelbagai inisiatif dilaksana termasuk Sabah Talent Entrepreneurship Program STEP. Will not stop here.
Dan kita akan perkembangkan lagi inisiatif-inisiatif ini dan pelbagai platform-platform lain, kerjasama di antara negeri dengan persekutuan. Begitu juga dengan pihak-pihak swasta dan NGO. Kita very active involving with them, trying to reach the belia and then to bring them out in the open and into the industry. Bidang kesahawanan terbukti berkesan menjadi pemangkin kepada perkembangan ekonomi rakyat dan negara, mewujudkan peluang pekerjaan baharu serta meningkatkan kualiti kehidupan. Kerajaan negeri sentiasa terbuka memberi peluang kepada golongan belia terlibat dalam pentadbiran dan di peringkat pihak berkuasa tempatan PBT. Ini dapat dilihat melalui pelantikan golongan muda sebagai ahli Majlis Perbandaran Tawau bagi mewarnai lanskap pentadbiran, khususnya meningkatkan kualiti dan kecekapan perkhidmatan kepada masyarakat. Terbaharu, Semi Liu Samyi dilantik sebagai ahli Majlis Perbandaran Tawau yang baharu. Jadi kita mengharapkan dengan adanya pelantikan Puan Semi, orang muda seperti ini, maka mereka dapat suarakan keperluan-keperluan masyarakat muda. Ya? Sebab seperti semua maklum, sekarang 18 tahun sudah boleh mengundi, boleh menentukan hala tuju kerajaan ke mana kita pergi. Dan saya sebagai orang muda, orang baru di dalam kalangan MPT ni, saya harap boleh minta tunjuk ajar dari orang-orang yang lebih berpengalaman dari saya. Dan saya rasa dengan kerjasama rakan-rakan ahli majlis dengan orang Tawau ini, kita dapat memastikan di daerah Tawau ini dari segi dia punya sosial ke ekonomi ataupun dia punya kebajikan ataupun politik dapat dimajukan di peringkat yang lebih tinggi. Pelantikan ini menjadikan keseluruhan 24 ahli Majlis Perbandaran Tawau terdiri daripada pelbagai peringkat umur yang dilihat gabungan terbaik khususnya dalam perkongsian pengalaman dan idea baharu. Ya, menjelang Belanjawan 2024, antara harapan disuarakan keutamaan diberikan terhadap kebajikan golongan miskin dan asnaf serta negeri yang masih kurang membangun. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang juga ahli Parlimen berharap aspek pembangunan terus diberikan fokus dalam Belanjawan 2024, antaranya mencakupi aspek pendidikan, terutama pembaikan sekolah yang daif, selain kemudahan klinik desa. Bajet memberikan fokus kepada kepentingan rakyat, rakyat miskin terutamanya. Dan di negeri-negeri yang memerlukan dana untuk pembangunan seperti Sabah, Sarawak, kita ada isu sekolah daif yang memang daif, boleh runtuh pun setengah sekolah tu. Cikgu-cikgu yang belajar tak ada tempat tinggal dan sebagainya. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan Persidangan Integriti dan Tata Kelola Kebangsaan 2023 Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia ADFIM. Belanjawan 2024 akan dibentang di Dewan Rakyat pada 13 Oktober depan. Majlis Datuk Persekutuan Malaysia MDPM berhasrat melaksana pelbagai program tanggungjawab sosial korporat CSR bagi membantu golongan memerlukan di negara ini. Dalam masa sama, beriltizam mewujudkan hubungan kukuh dalam pelbagai sektor untuk manfaat ekonomi demi kesejahteraan masyarakat dan negara. Presiden MDPM Datuk Iskandar Abdul Malik ditemui selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah berkata, MDPM ditubuhkan sejak 29 Mei 2002 dan mempunyai 256 ahli berdaftar. To see what we can contribute to the states, because the members are mainly from the capital industries, top civil servants, ex-generals and all that. So we pool resources. So we have group people with ideas that can convert into economic benefit and social benefit. Tujuan kunjungan adalah memperkenalkan ahli tertinggi MDPM kepada Tun Johar. Baik, sekian paparan untuk Berita Pagi Sabah kali ini. Terus setia bersama RTM, menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak.